masing-masing. Jadi harta siapa kena beri pada siapa yang sepatutnya. Walaupun istilahnya anak beranak, suami isteri, adik-beradik, tapi harta mereka ialah harta mereka, harta kita ialah harta kita. Jadi mana yang telah dizalimi hak harta mereka yang kita ambil, wajib pulangkan kepada siapa yang pemilik. Jadi kalau dia kata apa tak apalah, bah sama-sama jahil, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak apalah bah, kira halal, kosong-kosong. Abah pun dah tolong buat kenduri, tak apalah tu, kosong-kosong. Okey, tak apa, lega lah kita. Dan sikit kita sebut kalau saya panjangkan tu, kenapa kena selesai? Dia akan bicara akhirat esok. Setiap orang dia akan pelepah diri dia untuk lepaskan diri dia pada masuk neraka. Dia akan cari jalan untuk ke syurga sekalipun dia tebus yang bapak dia. Esok yang tebus bapak kita, bapak yang kena tebus esok kita. Anak perempuan kita kata apa? Ya Allah, dulu mas kahwin aku 7,000 tu aku punya. Mas kahwin 1,000 aku punya. Memang bapak aku bagi. Belanja anggun itu dia besar rumah, ya Allah. Aku nak 7,000 tu. Mampu yang kau bapak? Berapa anak perempuan dia? 7. Mampu yang kau 7 orang anak perempuan minta? Bayar lah. Pasal setiap orang akan tebus diri dia untuk lepas pada neraka akhirat esok sekalipun dengan bapak dia. Yaftadi min azabi yaumi idzin bi pani. Kalau disebab bapak dia akan tebus sekalipun dengan anak dia. Janji dia lepas neraka. Kata dia, aku dah suruh ya Allah dia sembahyang, ni tak mau sembahyang. Dia curi dia kebas duit aku, beli dadah, beli apa ni. Ini aku tak pernah redha ya Allah. Aku nak minta balik dia tu kata. Walaupun sekupang minta. Berkira anak bapak, ada suami isteri, adik-beradik, saudara mara. Akhirat esok berkira dan masing-masing akan cuba melepaskan diri daripada azab neraka esok. Satu kena fikir lah ni. Satu ada peraturan pemilikan harta tu dalam Islam. Satu kita dah belajar bab harta tu dulu dalam bab pesaka. Faham bab pesaka, masuk bab kahwin. Mudah ah. Pasal apa? Ni hak dia, hak masing-masing lah, kena berilah. Jika saya jawab soalan tu, cuma panjang sikit lah syarah itu. Jadi istilah bapa ambil tu berdosa, nisbah pemilikan kita dah ambil benda yang bukan hak kita. Istilahnya, itu istilah zalim. Kaedah ni apa? Kena raddul mazalim. Pulangkan balik harta yang dizalimi. Itu kok. Ada ni. Ya. Sunat buat kenduri itu belah lelaki atau belah perempuan. Kalau ikut tuntutan dua-dua dia. Cuma siapa nak buat, it's up to you. Buat kenduri itu orang yang nak buat kenduri itu orang yang pengantin je lah. Nisbah tanggungjawab tu ke siapa? Ya. Tak. Pasal bukan mak ayah yang kahwin. Mak ayah nak tolong buat, terima kasihkan dia untuk dia. Pasal asal tuntutan bukan kat dia. Jadi kalau kata wali watul ursi bisyatin qanudib, disunatkan, sunat ke siapa? Sunat pada pengantin. Sunat pada pengantin tu buat kenduri. Bukan sunat pada mak bapak tu buat kenduri, sunat pada pengantin tu buat kenduri. Jadi tuntutan pun pada dia. Kalau katalah perempuan tu nak buat, duit siapa? Duit dia lah. Bukan duit suami bagi belanja anggur tu. Belanja anggur tu kan, duit kenduri, suami tak wajib support. Pasal kenduri tuntutan atas isteri. Bukan tuntutan atas suami. Suami dia nak buat, dia lah kenduri dia. Isteri tu nak buat, dia dah buat kenduri, kenduri dia, duit dia lah. Dia tak ada duit, macam mana? Kalau diguna habis untuk kenduri, masuk rumah esok, saya dah bagi duit 7,000. 1,000 mas kahwin, 7,000 belanja angus. Mana tak nampak benda pun 7,000. Habislah bang, catering berapa, sewa baju, sewa pelamin, mak andam 300, muzik, nasyid, sewa kemah, ayam, lembu, apa lah, aiskrim, bubur kacang, kamera, gambar, habis. DJ, kita tu patutnya you beli sendiri lah dapur you. I dah bagi. Tu ya, suruh ngaji tak mau ngaji. Sikitlah syarah tak mau ngaji kan. Tapi yang ni nak betulkan balik masyarakat ni. Ada? Ya. 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 Suami close life pinggang. Ya, betul. Suami slice pinggang lah. Kalau baju dia 3 helai, dia buat baju dia 3 helai je lah. Ya.
Jadi maksudnya kalau katalah isteri beli duit tu, dia beli sofa kan, sofa depan rumah kan, dia beli almari, TV apa, semua siap duit tu, dia beli kat tu, semua isteri punya. Barang tu sebenarnya, kalau rumah sewa, kalau rumah tu rumah suami rumah ialah dia punya, pasal rumah suami, tapi barang isteri punya, pasal isteri beli duit isteri. Tu yang benda tu cuma kita tak berkira. Tapi tu yang bila bercerai, ni milik siapa? Mula gaduh gunakan isu hak harta sepencarian. Untuk bala ni sepencarian ni apa ai punya juga, ai pun bayar kat tau. You pun ambil loan, ai pun ambil loan kan. Pun nama kita berdua tau loan. Masuk mahkamah. Kalau ikut dari syarat dah tentu lah siapa punya. Kalau katalah rumah suami punya, barang isteri punya. Dalam masa iddah boleh duduk di rumah tu. Suami out. Pasal dalam cerai, mana boleh duduk sekali? Naklah rujuk lah. Walaupun rumah suami, barang isteri punya. Habis dah, orang hantar balik. Panggil lori satu, bawa dengan perempuan tu sekali, hantar elok. Macam mana ambil dulu amai, ambil elok, hantar elok. Ramai barang kali hantar. Dia nak buah mana barang ni punya pasal. Pasal kita dah tak tanggungjawab untuk bagi rumah dia tinggal. Pasal dah habis dah. Tapi betul bahasa tu. Jadi kalau kata tambahlah rumah isteri ataupun rumah sewa. Jadi kalau kata isteri tu nak sambung duduk situ, dia bayar sewa, dia nanti habis dah dia yang kena bayar. Kalau barang-barang ada dengan situ, suami out. Kalau baju suami 3 layak keluar. Siapa keluar? Suami keluar. Bukan isteri keluar. Bukan you get out from my house. No. I stay here because I kena edah here, you know. Bila 3 kali haid, you know. Jangan nak buat bodoh Bopi kelahi tu. Nak kelahi ada keedah kelahi. Ada hak isteri yang isteri boleh dapatkan hak itu kalau suami tak punahkan. Dia ada hak itu. Jadi atas kelahi macam tu itu lah. Memang peruntuk ke syarat dia ada keedah kelahi. Nak kelahi ini keedah kelahi dia. Yang ini kena bayar tak kena bayar. Kalau kata masalah boleh beredar itu lah. Itu kok saya jawab soalan. Ya, lain. Perempuan tak ada soalan. Hari ni baru tahu kau belanja hangus saya. Padan yang muka. Itulah tak mau mengaji. Sepatutnya belajar ni bila? Sebelum kahwin dulu lah. Sepatutnya silibus ni sebelum SPM dulu. Masa SPM dulu sepatutnya silibus ni dah ada. Ni dah pencen anak dah bercucu lah. Baru mengaji buat menikah. Ya Allah. Sepatutnya SPM tu sijil peminangan Malaysia tu. Oh, bohbeh tu. Maksudnya mengaji ni dapat sijil SPM, maksudnya menikah tu beres. Bab ni dah beres lah. Macam mana kita ngaji kitab. Cuma dengar saya sebut. Kalau sekolah kebangsaan pun dia ajar, dia tak ajar macam kita baca kitab ni. Saya tahulah tuan-tuan sekolah kebangsaan tanya ustaz sekolah kebangsaan dia orang kerti dah lah tak mengaji cara betul. Mengajar pun cara tak betul lah. Saya mengaji cara betul, saya ajar cara betul lah. Macam ni kita ngaji dalam kitab. Satu, orang dulu dia ada istilah, bila orang dulu dia faham istilah hangus tak hangus apa. Orang belakang bila tanya hangus, apa hangus? Hangus lah dah buat kenduri habis hangus lah. Lah bukan macam tu. Orang Melayu, orang bodoh ni syarah itu. Orang faham je dah. Bukan maksud macam tu hangus. Istilah hangus itu memanglah habis bukan buka kenduri. Hangus ini pasal dia milik isteri. Berlaku apa-apa dia ialah milik isteri. Jadi suami yang keluar. Rumah suami kena bagi tempat tinggal dalam masa iddah. Barang-barang isteri beli pakai duit belanja hangus tu. Jadi siapa punya? Isteri punya. Yang tu yang nak bicara tu. Itu yang nak bagi faham. Sepatutnya tu sekali disebut. Sepatutnya yang ni belajar sekolah menengah sekitar 4 ke 5 beres abang ni. Ini 1, 2, 3 bab sembahyang, zakat. 4, 5 bab haji. Habis? Zakat dengan haji. Itu belajar apa kahwin? Anak dia. Waktu kerja kilang. Waktu tengok TV. Waktu tengok drama sikit. Jadi kahwin dengan ilmu drama. Habis? Dia. Ni orang nak belajar. Esok susun lagi betul. Dah susah bagi betul lah. Kita dah betul, kita dah mengaji. Hak tak betul kelilin. Ya Allah. Jenuh berkelahi lah kita. Orang ni siku, orang ni tumbuk, orang ni karate, orang ni pakai kayu, orang ni pakai pedang. Kita pakai protect shield. Lantang kata apa. Aku buat lagi betul. Saja guna bahasa gitu sikit lah. Ada soalan ni? Baik. Kalau tak ada, sikit lagi sambung tentang hukum tu. Baik, maka jika tiada belanja, dah syarah lah tadi belanja tu apa, maka tiada sunat bagi
Faham tu seseorang faham ni lelaki lah, asal lepas kitab ke lelaki. Tak sunat baginya untuk berkahwin. Satu saya dah sebut tadi, kalau nisbah perempuan dah tahu itu memang suami wajib bagi. Kalau dia menggugurkan hak tu daripada dia, maksudnya tak payahlah bang, nak mesin basuh pakai tangan aja lah. Peti sejuk apa, kedai pun dekat-dekat je main. Jenguk rumah ada kedai, tak gaduh simpan peti sejuk bang. Serika-serika tak payahlah, bukan nak melawar, nak keluar rumah bang, duduk rumah je. Abang pun duduk kerja kebun, duduk motor sawit, duduk cop sawit. Duduk motor getah, tak ada serika-serika lah bang. Tak payah. Serika pun bubuh bawah tilam macam cerita Piramli tu. Empap je dengan tilam, lurus elok je bang. Ada cara kan, tak ada pun arang kayu. Serika opah pun ada, lama tak pakai. Boleh pakai arang kayu je, kutik kayu-kayu dan rumah perabot tu, waktu tak payah beli arang pun. Katalah bunyi gitu kan, perempuan ni merela kan gitu, bersusah gitu. Macam saya yang penting ada suami nak bimbing saya jalan yang benar, ajar saya akidah. Nak mengaji susah, belanja pun tak ada, nak hantar madrasah pun mak bapak tak mampu dulu nak hantar sekolah-sekolah agama. Jadi saya nak suami yang reti agama boleh bimbing saya, ajar saya agama yang betul, ajar saya jalan yang benar. Saya nak atur je, jalan. Cuma itulah berapa orang boleh buat hari ni. Kadang-kadang anak boleh buat, mak bapak lah tak boleh buat. Kau biar benar. Mencari adat kau ni, kau belajar kat mana ni, ustaz mana ajar kau, dah ada petikai ustaz ni pula. Ni ustaz ni dah ajar ajaran sesat ni, sampai anak saya tak mau apa-apa ni. Sampai warak telajar ni dah ekstrim ni. Ni melampau ni. Mula-mula dia buat ekstrim lah apa. Kau yang ekstrim, kau yang bodoh, mula-mula bodoh lah tu. Okey. Selesai. Jadi kalau tak ada belanja, tiada sunat. Okey. Ataupun masalah tadi lah sebut, maksudnya kalau perempuan tu boleh nak menggugurkan hak tu daripada dia, hak dia, pasal itu ialah hak dia. Mas kahwin ialah hak dia. Belanja angus adalah hak dia. Jadi hak dia untuk digugurkan. Kita abah kahwinkan saya free of charge kat nikah je. Ataupun bagi dia ajar saya Quran 30 juzuk, boleh talakikan dia. Tu saya nak kahwin dengan dia abah. Abah minang dia untuk saya free of charge abah. Tapi dia boleh ajar saya Quran 30 juzuk talaki. Pasal dia hafiz apa? Bagus tu. Ambil dia apa? Janganlah tunggu lama-lama bah. Nanti dikahwin dengan orang lain, saya melepas lah. Nanti nak madu kan senang, bukan semua orang nak madu. Kalau ada pun, saya madu lah. Tapi saya nak ustaz tu. Madu lah bah. Apa masalah? Kalau abah pun ada orang perempuan nak madu, abah nak tak? Saya nak madu dengan ustaz tu. Tak ada masalah. Tak bagi faham betul, bagi betul clear dia punya faham tu. Ya, bunyi tu lawak sikit, bukan pula untuk menunjukkan kepentingan kat saya, bos saya buat label ustaz tu. Lagi macam nak elan je. Sorry lah kalau tuan-tuan anggap itu, saya tak niat itu. Tuan-tuan nak elan pun punya pasal lah tu, tapi saya nak kata apa? Saya nak kata apa sepatutnya kena bagi betul. Kena bagi betul. Baik. Jadi disebut hukum tu takat dua je. Ada sunat, ada faham tu tak ada belanja, tiada sunat. Jadi tak ada sunat tu apa hukumnya? Makruh lah. Termasuk hukum makruh ni dia ada belanja, tapi keinginan tak ada. Kahwin-kahwin, bini sebulan, duduk sebelah pun ada. Bini pun takkan nak buat galak lebih lah. Takkanlah bini yang peluk cium suami, gomoy. Takkan gitu. Sorry saya buat bahasa itu. Suami pun warak je. Awak dulu asal kat mana? Sembang gitu lah. Dia tak ada, relax. Tak ada pun nak pegang apa, tak ada lah. Malu lagi awak, malu. Betul, malu, tak malu itu. Sebulan bukan ada usik apa Sembang tu. Dah makan? Belum. Nanti kita, saya nak tidur kat depan, awak tidur sini ya. Lama buat tu. Duduk sebelah pun, duduk satu katil pun, relax. Ini betul. Tapi awak tak ada keinginan. Bila ada masalah nanti, ada masalah. Rupanya ada masalah. Bila ada masalah, ada hukum makruh. Apa tujuan kahwin? Ceklah dulu apa masalah. Takkan tak sedar. Apa benda boleh pakai, tak boleh pakai. Tak faham sudah. sorry bahasa-bahasa itu. Pasal benda macam ni kena sembang macam tu lah. Kena sebut je lah. Tapi sebut sindir-sindir itulah. Okey, siap. Selesai situ. Dan tiada harus. Mana? Dah kena. Langkah sikit. Dah harus bagi orang yang merdeka dihimpunkan 4 orang. Okey, siap. Yang ni nak menunjukkan berapa peruntukan syarak beri kan.
untuk orang lelaki. Jadi orang merdeka maksudnya yang bukan status hamba harus, bila sebut harus tu maksudnya boleh lah. Cuma di atas harus tu untuk hukum nanti ada sunat ke, hukum wajib ke, tengoklah. Asalnya harus menghimpunkan 4 orang. Kalau fakta Quran sendiri, keharusan ni dengan syarat untuk boleh nak himpun lebih daripada, untuk ada lebih daripada 1 isteri, ada yang Quran sebut apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu takut kamu tak boleh berlaku adil, fawahidatan ay fankihu wahidatan, kahwin just only one. Jadi untuk kata adil tu mesti faham apa konsep adil yang mesti ada dan wajib yang suami mesti kena tunaikan kepada isteri-isteri yang ada. Jadi kalau tak ada ilmu itu, pergi belajar dulu, faham konsep adil tu, kita tengok siapa dah berani. Ada berani jalan. Lepas tu kena ada pula istilah psikologi dan diplomasi. Macam mana nak selesaikan dua orang isteri ni. Pasal walaupun hukum syarak ada, tapi jangan tak tahu bukan semua orang perempuan boleh menerima konsep berpandu. Lagi satu nisbah ilmu dia. Kadang-kadang ilmu ada pun hati dia tak boleh terima. Susah. Susah orang perempuan nak terima. Sekalipun katalah kadang-kadang dia tak ada anak, dia nak kata kat suami dia, abang kahwinlah satu orang lagi. Seperti saya ada kawan, saya dah susah nak beranak ni abang, kok abang kahwin dengan dia dapat anak. Dapat juga saya tumpang kasih. Ada agak-agak isteri cakap itu? Jawab. Orang perempuan tak? Jawab. Boleh jawab? Ada tak agak-agak orang perempuan nak cakap itu kat suami? Ada? Banyak susah mah. Banyak susah. Iya. Tapi kalau ikut syarak macam mana? Yang ni lah orang perempuan kena faham ni. Yang ni masalah ni orang lelaki tak ada masalah. Senyum je ada orang sebut bang ni. Orang perempuan yang kena faham ni. Pasal orang perempuan selalunya tak boleh terima ni. Hak ni lah yang Kristian yang lani kalau orang duk WhatsApp tu. Daya-daya Kristian yang menyebabkan orang Islam boleh jadi Kristian tu pasal ni. Antaranya. Dia kata apa? Islam tak adil. Pasal apa? Ada pula bagi suami kahwin lagi satu. Awak golongan wanita telah dizalimi. Betul tak? Saya setuju. Wah, mampu ya. Kalau tak jadi Kristian pun maksudnya tak silap boleh jadi murtad lah tu. Pasal apa? Saya setuju. Memang hukum Islam. Saya dah lama nak protes lah ni. Waktu sister Islam buat protes. Sister in Islam buat protes apa? Memprotes poligami. Kita antara yang turun tu. Jangan tak tahu makcik-makcik esok turun tu. Pasal apa? Dah kena racun lah. Kepala otak Kristian, kepala otak Yahudi. Memprotes ajaran Nabi SAW. Padahal kalau ikut jangan, bukan protes nikah tu. Protes tanggungjawab tu yang dicuaikan. Situ protes. Jadi kalau kata protes poligami tak betul. Salah tu. Dan salah tu, salah apa? Murtad pasal hukum syarak. Benda maklum fiddin bidururah. Benda yang maklum dalam agama. Maksudnya orang simply known lah. Islam membenarkan lelaki boleh kahwin sampai 4. You protest, kafir. No excuse. Pasal dia peruntukan syarak. Cuma jaga tu lah. Wa in khiftum alla ta'dilu. Benda besar, keyword dia nak tengok ialah adil. Jadi apa adil? Coming soon. InsyaAllah we will learn about it. InsyaAllah. Tak ada pun asal yang sebut keharusan ada 4. Tapi dengan itulah, dengan istilah adil, satu, atas kita bicara tadi, nafkah. Dia kalau seorang pun kena bantu isteri. Ada waktu-waktu bulan dia, waktu sekolah ke, link, ada duit simpan tak? Link tu, daling lah, bukan link tu clean. Link, ada duit lebih tak? Siapa? Saya tak cukup lah. Anak sekolahnya ni, anak yuran sana sini ni. Nanti saya bayar balik lah. Sampai 10 tahun untuk tak bayar tu. Kalau macam tu genti lah tuan-tuan. Walaupun ada keinginan, simpan je dalam hati. Sikit galakkan motivasi macam ni. Tuan-tuan adalah hati nak kahwin seorang lagi. Memang orang tu pun tak ada siapa pasangan. Bukan bini orang lah. Kalau tuan-tuan ada ingin dengan benda yang salah lah. Jangan dia buat gitu lah. Memang kita ada dengan dia. Tapi tak pernah cerita ke orang. Keinginan ada. Duit tak ada. Tak pernah cerita dengan orang. Tuan-tuan simpan. Dalam keadaan masa yang sama. Menjaga syarat. Tak buat benda haram. Tuan-tuan mati lepas siksa kubur. Itu istilahnya dipanggil asyik. Apa asyik? Asyik ni ialah seseorang yang ada kerinduan nak beristeri ataupun nak bersuami dengan seorang, tapi tak ada kemampuan. Kalau ada seorang perempuan dengan sebab malu dia tak cerita pada bapak dia, misalnya katalah gitu. Tapi duk memendam rasa dalam hati. Dan dalam masa yang sama sangat taat pada Allah Ta'ala. Jauhkan benda-benda maksiat. Mati lepas siksa neraka.
Lepas siksa neraka, sila sebut. Lepas siksa kubur. Dia orang macam tu lepas azab kubur. Mati syahid akhirat namanya. Pasal mati dalam keadaan boleh taat pada Allah Ta'ala, dalam keadaan bersusah melawan nafsu, keinginan untuk memiliki dan dimiliki. Jadi tuan-tuan nak pahala tu simpan dalam hati, tak usah cerita siapa. Diam. Jadi ukur baju di badan sendirilah masalah kemampuan itu, belanja tu. Baik, itu orang merdeka ada 4 orang peruntukan di situ. Saya pun kalau ikut ada 3 borang kosong lagi, tapi borang tak keluar. Tak faham, sudah. Kalau nak kena mohon lah, kena buat surat rasmi, mohon. Apa cerita? Saja guna bahasa-bahasa itulah. Okey, dan bagi saya 2 orang. Jadi saya orang lelaki, kalau dia taraf hamba, dia boleh 2. Pasal dia hak separuh pada orang merdeka. Dan tiada harus orang merdeka berkahwin dengan sahaya perempuan orang, melainkan jika lemah daripada isi kahwin. Okey, yang ni masalah kahwin dengan hamba. Kita tangguh dulu situ. Cuba waktu kita sampai. Sebab tu pun ada benda yang nak kena lihat elok tu. Walaupun nisbah nak kahwin dengan hamba ni, tak ada hamba pun kalangan kita. Kita tengok nanti isu tu. Masalah hamba tak hamba, macam mana dapat hamba tu. Wallahualam, kita tangguh dulu situ. Kita sambung. Tiada harus orang merdeka berkahwin dengan sahaya perempuan. Masalah kahwin dengan hamba, apa hukum? Nisbah baca dekat tu. Macam mana pun, soalan kalau ada sekitar tentang kita sebut poligami tu. Ya. Ya. Siapakah yang lebih berhak menentukan mas kahwin dan jual hangus? Ya. Kedua, seorang isteri yang bertalak. Isteri tebus talak, ya. Jual hangus tu macam perkataan dia beli, memberi, Ya. kita berpindah balik ke suami atau menjadi satu dia. Ya. Soalan pertama ialah tentang masalah siapakah yang paling berhak menentukan mas kahwin dan belanja hangus. Dia ialah hak wanita yang nak kahwin. Kalau anak perempuan nak kahwin, jadi bahasa dia, siapa yang nak kahwin, dia lah orang paling berhak menentukan mas kahwin. Satu, dia boleh menggugurkan mas kahwin, dan dia boleh letak harga pada mas kahwin dia. Dia punya. Masalah itu adalah hak dia. Mas kahwin akan bagi pada dia. Kita sebut dengan belanja, istilah belanja hangus tu. Belanja hangus tu pun adalah hak dia. Hak dia untuk meletakkan pakej mana dia nak ambil. Jadi kalau dia nak buat mahal, mahal lah kita. Melaupang lah. Kalau dia nak bagi murah, senyum je lah. Jadi siapa dia? Perempuan tu. Okey? Saya sebut hak perempuan tu. Satu, kalau wali faham masalah ni, tak ada masalah. Selesai, senang je. Tapi selalunya kadang perempuan tu pun ilmu tak ada, dia pun tak tahu apa hak dia. Mak bapak pun tak kerti. Dia pun ikutlah. Harga barang naik, duit minyak naik. Jadi kita naik sikit lah. Up sikit. Dia kira up macam tu lah. Dia tak kira orang jantan pun tak boleh up. Duit tak ada. Sikit saya usik itulah. Okey. Kemudian tentang soalan tebus talak tu. Tebus talak dia tak semestinya berdasarkan pada mas kahwin ataupun belanja hangus. Macam mana pun boleh. Pasal istilahnya tebus talak ni ialah talak yang dituntut daripada pihak isteri dengan sebab pihak suami tak mau menjatuhkan talak dengan memberikan bayaran tertentu ataupun di sebaliknya. Tapi bayaran tu akan dibayar pada suami. Jadi itu adalah hak suami untuk dia nak menentu berapa berapa bayaran yang dia nak minta dengan sebab talak dia nak beri. Pasal biasanya kes tebus talak ni ialah suami tak mau jatuh talak. Isteri yang tak sanggup hidup dengan orang ni lah, dia pula kena seksa dan sebagainya. Kata lagi tu walaupun makan minum dia beri, tapi ada benda-benda yang masalah lah. Wahabi ke apa kata gitu. Tambah kalau bapak pejabat agama pula tak ambil peduli, masalah lah tu, pening lah tu. Itu kalau sebut Wahabi, Syiah ni, yang ni colour hijau, yang ni colour biru. Tak boleh duduk serumah. Musim pilihan raya kalau bertumbuk suami isteri. Buat macam mana? Tebus talak. Suami sayang, tapi pening. Buat macam mana? Macam ni lah, aku ambil kau akan beri. Kalau kau tak, juga kita macam ni lah, kita berpisah lah setakat ni lah kita. Tanggungjawab anak satu hal, tapi nisbah anak bercerai tu, berapa bayaran nak diminta, itu hak lah. Tapi sikit ayat begini, bagi munasabah lah, jangan buang 4 bilion, siapa nak bayar? Tak berterai lah kalau berbahasa 4 bilion kan. Tapi kalau ikut haknya, suami lah, pasal dia yang akan nak minta tu. Kalau kau kata kira macam ni lah, aku ambil kau dulu pun harga 8,000, macam ni lah kira second hand punya lah, separuh harga 4, bagi aku 4,000, aku cerai kau talak. Satu.
Kita setuju. Jangan. Kalau ikut jatuh lah tu. Dengan tebus solat 4,000. Jatuh dah talak satu dengan bayaran 4,000. Jadi dah tebus solat. Si isteri kata setuju. Jadi siap. Ada bab dia jumpa tu, tapi asal nak sebut ialah atas soalan siapa nak menentu dan bolehkah barang dalam rumah tu dijadikan sebagai penembus talaknya, kan? Bayaran tu. Kalau suami kata, ni barang-barang ni kita pun baru kahwin je, aku nak barang ni balik, milik aku jatuh talak satu, boleh? Ambil lah, go hell lah you. Kawan pun tengah marah. Setuju. Dia jatuh tu dengan tebus talak apa barang dalam rumah yang asalnya milik isteri, jadi hak tu. Terima kasih jawab soalan. Jadi kalau ikut hak tebus talak menentukan harga tu, pasal mas kahwin ialah hak isteri, tebus talak ialah hak suami. Pasal dia boleh menentukan berapa harga dia letak untuk jatuhkan talak. Ya. Tadi kan disebut harus untuk orang yang Merdeka. untuk hukumkan orang. Ya. Bukan tak sunat. Poligami. Ya, poligami ni sendiri kalau hukum asal, kata menikah hukum asal adalah sunat. Poligami hukum asal adalah harus. Ada tempat je nanti. Kalau asal nikah hukum sunat, ada tempat makruh, ada tempat wajib, ada tempat sunat, ada tempat haram. Hukum 5 tu dia akan berubah berdasarkan environment dia. Begitu juga hukum poligami itu. Hukum asal poligami bukan sunat. Hukum asal poligami adalah harus, tapi ada ketika jadi sunat, ada ketika jadi wajib, ada ketika jadi haram, ada ketika jadi makruh. Sama dari segi hukum persyaratan tu lah. Antaranya apa? Dia tak ada ilmu, makruh, silap boleh jadi haram. Dengan sebab dia kahwin, dia akan menzalimi hak orang lain yang dia tak bagi gilir pada isteri pertama, ataupun gilir yang tak adil, dan dia tak faham macam mana proses giliran nak beri, di mana sempadan dia, apa sebab apa tu. Jadi asal poligami memang dia bukan sunat. Asal poligami adalah harus. Itu hukum fiqh yang ada. Walaupun nisbah Nabi berlaku pada dia itu adalah ajaran sunnah. Siap. Tapi adakah sunat kita buat? Sunat tak sunat, tengok environment hang. Mampu tak? Dia jangan mampu tengok tapi tak mampu milik. Tak boleh jadi tu. Dia mesti istilah mampu milik. Ada kemampuan untuk menjara. Kalau kata isteri kata tambah pula yang baru kata dia, I tak nak share rumah, I nak rumah sendiri, hak dia. Bahkan kita akan jumpa nanti masalah nafkah tu. Pasal isteri, jangan kata isteri nombor 2, isteri 1 pun, I tak nak duduk dengan mak mentua abang. Mak mentua abang dengan mak abang. Silap, sorry. I nak rumah I sendiri. Tak rumah I sendiri pun abang sewa lah. I tak boleh duduk lah dengan mak. Dah mak adik-beradik pula, Allah, letih abang nak kena basuh baju, takkan I tak basuh baju dia orang. Nanti kata apa pula, menantu jual mahal lah, tunjuk belagak lah, dah duduk rumah orang, dalam makan peri. Ni takkan tak khidmat langsung. Tapi hari-hari basuh baju bang, hampir semua spender dia orang saya basuh, letih lah bang. Betul, faham tak saya kata apa? Hak isteri meminta rumah untuk dia duduk rumah dia, suami pergi cari sewa. Kau nak duduk room stay ke, apa stay ke, home stay ke, blue stay ke, blue Lego ke apa. Saja iklan blue tu. Pasal kita ada blue stay tu, blue home stay kan. Ikutlah mana satu malam banyak 300 3,000 kan, ikut hang. Tapi tengok kemampuan lah, ukur baju badan diri. Tapi hak isteri minta pada suami satu penempatan tempat tinggal, hak dia. Jadi yang tu antara hak dalam bab-bab itulah, kalau kata lebih pada isteri, lebih pada seorang, dia nak minta hak tu, ada kemampuan tak? Tu sewa api, air lagi, makan minum, peralatan, apa-apa ni yang belajar hangus tu suku. Jadi kata ni jawab tu saja panjangan sikit. Dari segi hukumnya memang harus. Jadi akan berubah tu disebabkan apa yang environment yang ada. Dia ada perbuatan yang, dia ada bab yang istilah hukum asal dia nak kata apa, macam sembahyang, walaupun tak sebut sembahyang apa hukum sembahyang? Wajib. Puasa, walaupun tak sebut puasa apa, kita sebut apa? Puasa wajib. Dah faham puasa tu puasa Ramadan. Sembahyang wajib, sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu. Walaupun tak syarah. Poligami apa hukum? Harus. Nikah apa hukum? Sunat. Wirid lepas sembahyang sunat. Jangan bid'ah. Itu bukan, itu Wahabi. Okey, pasal dia dia berubah persepsi. Apa hukum poligami? Harus, bukan sunat. Macam mana pun ada ketika sunat, dia akan jadi sunat. Itu tak sembahyang. Kalau sebut apa hukum sembahyang? Haram. Sembahyang haram. Orang haid haram. Memang boleh syarah kau tu. Tapi tak saja jawab haram.
Apa hukum sembahyang? Wajib. Walaupun tak sebut sembahyang apa. Pasal dia mesti ada hukum asalnya. Pup, soal, ini jawab. Ini jawab. Maksudnya sebut alat itlaq, ini jawapan. Dia ada macam itulah. Jadi tak istilah poligami sunat. Oh, sunat kalau pakat poligami lagi lah. Tak, poligami harus. Nak dapat sunat macam lain. Tapi nikah ada hukum sunat.